Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua. Kita akan mulakan kelas hari ini di KB 1352, ya, Internet Working Protocol dengan tajuk IPv6 Subnetting dan subkompetisi kita ialah 5.1 Subnetting and IPv6 Network. Kita lihat dulu objektif pelajaran kita hari ini. Di akhir kelas ini nanti, pelajar akan dapat memahami cara mengira subnet bagi rangkaian IPv6 dan seterusnya mengimplementasikan subnetting bagi alamat IPv6. Okey, subnet merupakan pembahagian logikal bagi sesuatu rangkaian. Suatu rangkaian itu kita subkan dia, maksud kita bahagikan dia kepada rangkaian-rangkaian yang lebih kecil. Kita telah membuat subnet sebelum ini dibagi rangkaian IPv4. Ya? Okey, di dalam rangkaian IPv4, subnetting dilaksanakan dengan penggunaan subnet mask. Bagi kelas C, subnet mask ni adalah 255.255.255.0. Okey, jika .0 ini bermaksud tidak ada subnet lah. Dan dia tidak ada subnet. Jadi apabila kita nak subnet, kita akan letakkan contohnya 252. Ya. Bergantung kepada berapa subnet kita nak buat. Kenapa kita gunakan subnet mask? Kerana subnet mask dia akan membahagikan alamat IP bahagian mana yang network dan bahagian mana adalah host address. Ya. Tetapi di dalam IPv6, 16 bit telah ditetapkan khas untuk subnetting. Dia dah ada bit yang khas untuk subnet. Ya. Jadi, tidak ada lagi subnet mask diperlukan. Maksudnya kita tak perlu nak bahagi dah alamat IP tu kepada network dan host. Sebab dia telah khaskan 16 bit ini untuk kita gunakan bagi buat subnetting. Kalau dalam IPv4, dia tak ada tetapkan bit yang khas untuk network dan host. Ya. Nak tentukan bahagian network dan host, kita kena guna subnet mask kalau dalam IPv4. Tapi dalam IPv6, dia dah tetapkan 16 bit khas untuk subnetting. Oleh itu, tidak ada subnet mask lagi. Jadi, ini mungkin merupakan satu kelebihan IPv6 lah. Okey, kita lihat dahulu senario yang akan kita bincangkan dalam kelas hari ini. Anda bertugas sebagai pentadbir rangkaian di sebuah syarikat multinasional yang mempunyai rangkaian di Malaysia, Thailand dan Vietnam. Okey, dan di setiap negara tersebut, syarikat anda mempunyai cawangan di setiap negeri dan juga di setiap daerah. Contohnya kat Malaysia ada 13 buah negeri dengan 3 wilayah persekutuan. Di negeri Perak ada, di Kelantan, di Kuala Lumpur, di Labuan, ya. So ada 16 buah negeri di Malaysia dan juga di setiap daerah pula ada cawangan-cawangan ni pula. Ya, contohnya kalau kat negeri Perak ada dekat daerah Kinta, daerah Manjung, ya, Perak Tengah, Hilir Perak, ya. Okey, syarikat anda bercadang untuk mengimplementasikan pengalamatan IPv6 dan telah diberikan alamat 2001:db8:CAD:48. Ini adalah alamat yang telah diberikan oleh ISP. Maksudnya kita dah sewa lah alamat IP ni daripada ISP dan ini merupakan global unicast. Ya, sebab dia dimulakan dengan huruf 2. Alamat ini kita boleh routekan dia ke internet, ya. Ini merupakan global unicast. Jadi nak dapatkan alamat ni kita kena daftarlah dengan ISP. Anda dikehendaki menyediakan skema subnetting bagi memenuhi keperluan rangkaian di syarikat anda. Daripada senario tadi, kita dapat rungkaikan bahawa syarikat kita mempunyai cawangan utama, ya, di 3 buah negara ni. Negara Malaysia, ya, Thailand dan juga Vietnam. Disebabkan kita ada 3 negara, bilangan subnet utama yang kita perlukan adalah sebanyak 3. Dia sama je formula dengan IPv4. Apabila bilangan subnet diperlukan ialah 3, kita kena mencari 2 kuasa berapa yang berdekat dengan 3. Boleh seorang respon 2 kuasa berapa untuk kita refresh pagi ni? 2/2. 2/2. Betul, ya, 2 kuasa 2. Bilangan subnet yang kita boleh berikan ialah 2 kuasa 2 iaitu 4. Dia perlukan 3 subnet, kita berikan dia 4 subnet. Okey, kita lihat alamat IP yang diberi oleh ISP kita tadi. ISP beri kita alamat 2001:db8:CAD. Okey. Dan alamat ini, ya, dia mempunyai 48 bit lah. Kenapa 48 bit? Sebab dia menggunakan 3 hashtag. Dan setiap hashtag ni ada 16 bit.
Ini saya dah perkenalkan pada minggu lepas. 16 bit, 16 bit, 16 bit. Jadi bila kita campur semua akan dapat 48 bit. Dan dalam IPv6, 64 bit yang terakhir adalah merupakan interface ID ataupun host ID lah. Alamat IP ni akan digunakan oleh host-host. Dia menggunakan 4 hashtag yang terakhir. Okey, jadi kalau kita campur kedua-dua bit ni, ya, akan dapat berapa? Kalau guna kalkulator. 48 bit campur 112 bit. Okey, dalam IPv6, berapakah total number of bits? 128 bit. 128 bit, yes, betul. Jadi sekarang kita tinggal 16 bit. Jadi 16 bit adalah untuk subnet ID. Ya. Tadi saya dah terangkan, di dalam IPv6, 16 bit ditetapkan khas untuk subnetting. Kita akan menggunakan 16 bit di tengah ni nanti untuk kita buat subnet. Okey, kadang-kadang kita punya ISP tidak akan beri kita full 16 bit ni. Sebab mungkin alamat ni dah penuh, jadi dia akan subnetkan lah. Katalah ada beberapa syarikat yang membeli IP address daripada ISP, katalah TM. Katalah syarikat kita nama syarikat Migas. Ini syarikat kita. Okey, kemudian ada syarikat Mega Holding. Megat. Okey. Sufi. Syarikat Sufi. Safar Ramah kita nama lah. Alright. Katalah ada 3 syarikat ni membeli alamat IP daripada TM. Katalah TM pada masa tu dia ada alamat ni je. Okey, jadi alamat ni nanti dia akan bagi kepada syarikat Migas, Megat dan juga Sufi ni. Alamat ini cuma dekat belakang ni dia akan subnetkan siap-siap lah. 0100 dia bagi pada syarikat sini. Ya. And then untuk syarikat ni dia akan bagi daripada nombor 1000 ke. Ya, daripada syarikat ni daripada nombor 2000. Macam itulah. Jika berlaku senario macam ni, dia alamat depan ni sama, ya, cuma alamat belakang ni dia telah subnetkan alamat IP tu kepada syarikat-syarikat ni. Jadi, di dalam subnet ID ni ada beberapa bit yang akan ditetapkan khas untuk yang case tadi. Jika berlaku tadi, maksudnya ada beberapa bit yang telah ditetapkan sebagai subnet yang tak boleh ubah dah. Ada beberapa bit tu kita namakan dia sebagai F. F bermaksud fix. Yang seterusnya, beberapa bit balance ni, yang ini kita akan buatkan subnet dia. Mungkin berapa bit, mungkin 3 bit kita tetapkan untuk subnet. Katalah kita dah tetapkan 3 bit untuk subnet, ya, dan 5 bit dah fix yang telah diberi oleh kita punya ISP, maka tinggal balance tu, apa boleh ubahnya R, iaitu remaining lah. Baki ni kita boleh gunakan untuk further subnetting nanti. Okey, mungkin kamu tak nampak lagi sekarang, berarti bila saya tunjuk contoh daripada senario kita tadi, kamu akan faham benda ni. Cuma kamu take note, ada 3 pun boleh ubah. Satu ialah F, fix. Yang kedua ialah S untuk subnet dan R ialah remaining. Jadi formula dia, F campur dengan S, campur dengan R akan sentiasa bersamaan dengan 16 lah. Sebab ada 16 bit. Bila kamu kira, kurang daripada 16, maksudnya ada pengiraan silap lah kat atas tu. Okey, daripada senario tadi, ISP telah memberi kita alamat ni. Ya, 2001:db8:cad:/48. Ini bukan alamat yang telah fix kepada kita. Ada /48. Ini bermaksud kita akan mendapat 48 bit ni penuh lah. 48 bit untuk network kita. Okey, maksudnya kita mendapat penuh 48 bit ni. Jadi, nilai F kita ialah kosong sekarang. Kan ini 16 bit, ini pun 16 bit, 16 bit. Ya, apabila saya campur, saya akan dapat 48. Jadi 48 dah penuh lah. Dah penuh, jadi F ni bernilai kosong. Okey, sebab 48. Okey. Seterusnya kita ada subnet ID lah tinggal. Yang belakang tu ialah interface ID. Interface ID kita tak perlu risau sebab apa-apa alamat kita boleh letak kepada kita punya host. Okey, kita memerlukan subnet sebanyak 4. 4 subnet kita perlukan, iaitu 2 kuasa 2. Okey, 2 kuasa 2 ni sama seperti dalam IPv4. Disebabkan ini adalah bilangan subnet, maka inilah bit untuk subnet. Jadi kita memerlukan 2 bit untuk subnet. Jadi saya akan ambil 2 bit untuk subnet. Jadi remaining tinggal berapa? 14, yes. Tinggal lagi 14. Daripada senario ini kita akan buat subnet aras pertama, iaitu subnet bagi setiap negara-negara tadi. Alright, jadi kita akan tentukan apakah alamat subnet untuk Malaysia, apakah alamat subnet untuk Thailand dan apakah alamat subnet untuk Vietnam. Okey, untuk subnet pertama, saya ambil alamat ni balik, 2001:db8:cad. Disebabkan dia merupakan subnet yang pertama, maka hashtag yang keempat ni dia bernilai 0000. Itu yang pertama. Disebabkan kita menggunakan sistem hexadecimal dan juga hashtag, jadi bagi setiap hashtag ni dia akan ada 4 digit, ya, daripada 0 hingga F.
alamat ni, alamat penuh dia ialah 2001 0db8 0 CAD. Jika kosong di depan kita boleh hilangkan. Jadi sebab tu alamat ni ada 3 digit saja. Okey. Kita boleh ringkaskan alamat IPv6 kita ya. Dan tak ringkas pun boleh, kosong saja pun boleh. Dan slash dia sekarang ialah slash 50 sebab dah guna 2 bit untuk subnet. 48 campur 2. Jadi dapat slash 50 sekarang. Untuk yang pertama ni saya akan tetapkan untuk negara Malaysia. Okey, seterusnya kita akan kira apakah alamat untuk negara Thailand, untuk negara Vietnam. Dan alamat subnet yang keempat lah, tetapi subnet keempat ni kosong. Sebab kita ada 3 cawangan saja. Langkah berikutnya kita nak kira alamat untuk subnet kedua. Okey, ni saya tunjukkan cara nak mengira dia. Jadi untuk mengira ID berikutnya, inilah formula dia. Okey, incremental value adalah bersamaan 2 kuasa 16 tolak F tolak S. Itu formula dia. Iaitu I ni nilai untuk kita tambah bagi setiap subnet tu. Okey, F kita ialah bernilai kosong dan S kita bernilai 2. Jadi saya masukkan dia ke dalam formula tu. Jadi saya akan dapat I sama dengan 2 kuasa 16 tolak kosong tolak 2. Okey, jadi 16 tolak kosong tolak 2 dapat berapa? 14. Jadi I sama dengan 2 kuasa 14. Okay, jadi kita guna kalkulator kita. Tekan 2 kuasa 14. Saya akan dapat 16,384. Okey, nombor ni saya perlu convert dia kepada hexadecimal. Dan sebab setiap address di dalam IPv6 dia menggunakan nombor hexadecimal. Okey, jadi saya tunjuk cara nak tukar dia kepada hexadecimal. Okey, guna kalkulator ni, tukar kepada mode ya, base, tekan nombor 4. Dan kita sekarang nombor desimal ya. Jadi kita type 16,384 tekan sama dengan dan tukar dia kepada hexadecimal. Iaitu saya akan dapat 4000 dalam hexadecimal ya. 4000 dalam hexadecimal per 16. 16 tu saya tulis kecil kat bawah. Untuk biasa bezakan lah, inilah nombor hexadecimal. Jadi bagi setiap subnet dia akan bertambah sebanyak 4000. Increment bagi setiap subnet sebanyak 4000 dalam hexadecimal. Okay, jadi kita pergi balik pada jadual tadi. Okey, untuk alamat ini sekarang kita kena kira dalam format hexadecimal. Okey, jadi 0000 campur dengan 4000 akan dapat 4000 juga. Okey, jadi untuk subnet kedua iaitu subnet Thailand, inilah alamat dia. 4000. Okey, untuk subnet ketiga untuk negara Vietnam, saya tambah lagi 4000. Saya akan dapat 8000. Okay, jadi ini adalah alamat untuk subnet bagi negara Vietnam. Okey, untuk subnet keempat, walaupun kita tak guna subnet ni, tak apa. Saya tunjuk cara nak kira dia. Jadi kita guna kalkulator, tambah 4000. Saya akan dapat C000. Jadi untuk subnet keempat, ini adalah alamat dia. Okey, setakat ni faham tak berkenaan dengan subnet aras pertama ni? Faham. Alright, sekarang kita pergi kepada subnet aras kedua ya. Di dalam subnet aras kedua ini, ya, kita akan mengira subnet bagi cawangan syarikat di setiap negeri di Malaysia. Jadi tadi kita telah mengira alamat untuk negara Malaysia, kita akan gunakan 2001 db8 CAD 0000 Jadi alamat itu tadi saya pindahkan ke sini. Ya, yang mana alamat asal yang diberi oleh ISP kita adalah sebanyak 48 bit. Ya. Jadi sekarang saya telah menggunakan /50. Ini bermaksud saya telah menggunakan 2 bit daripada subnet ID ni. Jadi nilai F saya sekarang ialah 2. Kita mempunyai 13 buah negeri dan 3 buah wilayah persekutuan. Ini bermaksud kita perlu mencipta sebanyak 16 subnet. Jadi untuk mencipta 16 subnet, ini bermaksud 2 kuasa berapa? Yang berdekatan dengan 16. 2 kuasa 4, 16. Jadi kita akan menggunakan 4 bit untuk subnet. Dan remaining kita sekarang tinggal 10. Jadi kita campur semua, kita akan dapat 16 bit. Jadi F kita bernilai 2 dan S kita bernilai 4. Dengan menggunakan info ni, kita akan mengira alamat subnet bagi ke-16 subnet yang akan digunakan oleh setiap negeri dan juga wilayah persekutuan di Malaysia. Okey, paling mudah saya nak kira bagi alamat subnet yang pertama. Saya akan menggunakan alamat rangkaian yang kita tetapkan untuk Malaysia ni, cuma saya ubah bit untuk subnetnya. Iaitu, sekarang nilainya ialah 2001 db8 CAD 0000 /54. Kenapa /54?
Untuk negara Malaysia, kita akan /50 dan sekarang kita telah menggunakan 4 bit subnet untuk negeri. Jadi, ia akan tambah 4 daripada nilai 50 ni lah. Seterusnya, kita akan mengira berapakah incremental value bagi setiap subnet ni. Ya, formulanya adalah sama seperti mana kita mengira dalam subnet aras pertama tadi. Okey, jadi nilai F kita sekarang adalah bernilai 2 dan nilai S kita nilai 4. Jadi 16 tolak 2 tolak 4 kita akan dapat 2 kuasa 10. Okey, 2 kuasa 10 kita akan guna kalkulator kita. Ya. Tukar balik pada mod 1 dan sekarang tekan 2 dan tekan butang kuasa ya X ni dan type 10 di atasnya dan tekan sama dengan saya akan dapat 1024. Okey, 1024 ni adalah nombor dalam format decimal. Saya perlu convert dia kepada hexadecimal. Okey, guna kalkulator. Tukar balik kepada mode base. Okey, dan type 1024 nombor desimal. Tekan sama dengan dan tukar mode kepada hexadecimal. Itu saya akan dapat 400. Ini bermaksud setiap subnet ini akan increment sebanyak 400 nilai hexadecimalnya. Jadi untuk mengira apakah alamat subnet bagi subnet kedua ni, ya saya guna kalkulator. Saya tekan 000 dalam hexadecimal tambah 400. Saya akan dapat 400 juga. Ya, saya akan dapat 0400. Okey, seterusnya untuk subnet yang ketiga tambah lagi 400. Saya akan dapat 800. Dan berikutnya tambah lagi 400 akan dapat 0C00. Okey, untuk yang berikutnya tambah lagi 400 akan dapat 1000. Dan tambah lagi 400 akan dapat 1400. Tambah lagi 400 akan dapat 1800. Tambah lagi 400 akan dapat 1C00. Nampak tengah dia? 048 dan C. 048C. Ini pun tambah. Jadi apa agak-agaknya yang berikut ni? Ya, 2000. And then the next 2400. The next 2800. Next 2C00. Next 300. Next 3400. Next 3800. Dan next adalah 3C00. Okey, apakah agak-agak the next number di bawah ni? 4 400. 000. Okey, kalau kita tengok the next subnet 4000 tu dah untuk subnet bagi negara Thailand lah. Okey, faham setakat ni? Setakat ni faham Faham. Okey. Jadi sekarang kita lakukan subnet bagi aras ketiga pula bagi daerah-daerah. Okey, kita akan menggunakan alamat ni untuk daerah-daerah di negeri Perak. Kita ada 12 buah daerah dia di dalam negeri Perak. Okey, 1C00/54 saya dah pilih untuk negeri Perak. Okey. Jadi asal kita dapat 48 bit dan sekarang saya telah slashkan 54, saya telah menggunakan sebanyak 6 bit lah. Jadi nilai F saya ialah 6 sekarang. Okey, berapakah bilangan subnet yang saya boleh beri untuk negeri Perak? Ya. 24. Ya, jadi 2 kuasa 4 bersama dengan 16. Kita bagi nilai yang terdekat. Ya, dia perlukan 12 subnet. Kita bagi dia 16. Okey, jadi sekarang saya akan menggunakan bit untuk subnet sebanyak 4 lah. Dan remaining saya akan tinggal sebanyak 6. Nah, bila kita campur semua akan dapat 16. Okey, untuk mengira subnet yang berikutnya, formula dia sama macam tadi juga. Iaitu I sama dengan 2 kuasa 16 tolak F tolak S. Nilai F kita sekarang ialah 6. Dan nilai S kita ialah 4. Okey, jadi 12 tolak 6. 10 tolak lagi 4 tinggal 6 lah. Dia 2 kuasa 6. 2 kuasa 6 adalah bersamaan dengan 64. Okey, guna kalkulator. 64 tekan sama dengan dan tukar kepada hexadecimal. Akan dapat 40. Jadi 40 adalah nilai incremental bagi setiap subnet kita. Akan bertambah sebanyak 40. Jadi untuk aras ketiga tadi, alamat kita ini dia. Ya. 2001, kolon DB8, kolon CAD, kolon 1C00, kolon /58 sekarang ya. Kenapa? 54 kita campur dengan 4 yang kita guna untuk subnet, jadi dia akan jadi /58. Subnet yang kedua, kita dah kira tadi, tambah sebanyak 40 ya. Okey, jadi kita guna kalkulator, hexadecimal, 1C. Okey, untuk tekan nombor C, kita tekan nombor dekat atas ni. 1C00 tambah 40. Kita akan dapat 1C40. Okey, untuk the next one, tambah lagi 40. Akan dapat 1C80. Tambah lagi 40. Akan dapat 1C0. Tambah lagi 40. 1D00. Tambah lagi 40.
1D40, tambah lagi 40, 1D80, tambah lagi 40, 1DC0. Jadi nampak tak trend dia? Oh, okay. Nampak tak trend dia? 1C0, 1C4, 1C8, 1CC, 1D0, 1D4, 1D8, 1DC. The next one nak pakai apa dia? 1E. 1E, 00. ya, 1E00. Okey, jadi katalah saya letakkan ni alamat untuk daerah Kinta. Ya, jadi PC-PC dekat daerah Kinta tu dia akan dapat alamat ni sebagai 4 hashtag yang di depan tu. Ya, dan di belakang tu nanti kita letaklah apa-apa address. Yang 4 hashtag belakang tu terpulang pada kita nak bagi macam mana khidmat penyelamatan kat belakang tu. Okey. Itu adalah berkenaan dengan subnetting menggunakan IPv6. Setakat ni dulu kelas hari ni. Thank you, sir.